Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia saya ucapkan. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya pada malam ini kita dapat dipertemukan dalam satu sesi diskusi yang bertajuk pengalaman dan penghayatan akhlak mulia dalam kalangan siswa guru. Bersama saya iaitu Fatin Farisah binti Nur Syahri Faizal sebagai moderator dalam gelanggang diskusi ini akan mendengar pendapat daripada ahli-ahli panel kita dalam mengupas tajuk ini. Bila berselisih, buah tak cakna. Sungguh pun sudah bertentang mata. Benarlah sungguh pun jangka Cina. Jika tak kenal, maka tak cinta. Sukacitanya saya ingin memperkenalkan 3 orang ahli panel kita yang diundah khas sebagai tetamu kita hari ini. Mereka akan melontarkan buah fikiran dan berkongsi pendapat dalam konsep akhlak di kalangan siswa guru. Ahli panel kita yang pertama iaitu Siti Nur Faizah binti Fahizal. Selamat datang kepada saudari Faizah. Seterusnya, beralih kepada ahli panel kita yang kedua iaitu Nurul Nadia binti Zulkifli. Selamat datang saudari Nadia. Akhir sekali ialah panel kita yang ketiga iaitu Nur Ain Shazanah binti Syukur. Selamat datang kepada saudari Ain. Untuk pengetahuan semua, ketiga-tiga panel kita hari ini merupakan pelajar IPG Kampus Tun Hussein On. Sebelum saja menyimpan dengan lebih jauh, marilah kita memulakan sesi diskusi kita pada malam ini. Secara umumnya, akhlak merupakan salah satu elemen utama dalam proses kehidupan seseorang Muslim. Akhlak bermaksud budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat. Dalam kehidupan masyarakat umum disebut sebagai moral. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh dan diasuh menjadi akhlak mulia melalui pendidikan dan latihan yang baik. Perkara ini adalah salah satu tujuan Islam diturunkan kepada manusia untuk memperbaiki akhlak. Oleh itu, seorang guru yang berakhlak mulia akan mudah mendidik muridnya supaya berkelakuan baik. Keruntuhan akhlak masyarakat yang terdiri daripada belia, remaja dan orang dewasa merupakan sesuatu yang tidak asing lagi. Kini, masalah keruntuhan akhlak bukanlah semestinya berlaku di kawasan bandar sahaja, bahkan turut melula di kawasan kampung di luar bandar yang terkenal dengan adab sopan. Oleh itu, sebagai siswa guru yang bakal menjadi guru, perlulah kita menerapkan akhlak yang mulia agar dapat dicontohi oleh masyarakat, terutamanya golongan remaja. Antaranya ialah guru perlu bertanggungjawab membina hubungan dengan setiap pelajar dan memandang mereka sebagai individu yang mempunyai berbagai keistimewaan. Hal ini kerana hubungan yang baik antara pelajar dapat menjadikan kita ini sebagai contoh yang terbaik kepada semua pelajar. Selain itu, guru juga perlu sabar dalam mengajar ilmu pengetahuan kepada anak muridnya kerana guru ini sebagai ibu bapa kedua mereka di sekolah. Kerana apa yang guru semai, itulah yang guru dapat. Selain itu, secara tuntasnya, guru perlulah sentiasa ingat bahawa mendidik anak murid memerlukan kesabaran dan nilai kasih sayang yang tinggi supaya dapat menjadi warga pendidik yang cemerlang. Saya rasa itu sahaja pendapat saya. Saya akan seterusnya beralih kepada panel pertama kita iaitu Siti Nur Faizah untuk mengulas sedikit tentang pendapat tentang penghayatan akhlak mulia dalam kalangan siswa guru. Dipersilakan.
Terima kasih moderator atas pengelolaan diskusi kita pada hari ini. Topik yang dibincangkan iaitu akhlak mulia dalam kalangan siswa guru. Agama Islam sebagai din atau way of life amat menekankan kepada pendidikan akhlak. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud agama itu adalah nasihat. Sahih Muslim jilid 1 bilangan 43. Nasihat tentang yang betul dan yang salah. Tujuan utama perutusan Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia juga memperlihatkan kepentingan nilai akhlak atau moral dalam Islam sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW yang bermaksud sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Imam Malik hal 132. Oleh itu menurut kacamata Islam, nilai akhlak adalah sebahagian daripada agama Islam itu sendiri. Justru dalam Islam, manusia yang paling tinggi statusnya adalah manusia yang paling mulia akhlaknya dan tinggi sifat takwanya. Selain daripada memahami, menghayati dan mengamalkan akhlak, umat Islam dianjurkan supaya mengamalkan adab-adab mulia dalam kehidupan. Ini kerana setiap perkara ada kandungan dan bentuknya. Dalam akhlak, antara kandungannya ialah adab, manakala bentuk intipatinya ialah iman dan takwa. Ini bermakna apabila menyebut konsep akhlak, ia secara langsung menyentuh adab-adab, akalnya adabah bermaksud mengajarkan adab. Tegasnya, ia menggambarkan satu kebiasaan, budi pekerti dan perilaku yang diambil daripada orang yang dianggap sebagai contoh. Marwan Ibrahim Al-Qaisi, 1997. Kesimpulannya, aspek akhlak sangat ditekankan dalam Islam. Malah, ia merupakan sebahagian daripada agama Islam itu sendiri. Untuk memeliharakan kehidupan yang harmoni, maka penekanan kepada sudut keagamaan dan kerohanian amatlah penting, terutama dalam penekanan iman yang melandaskan tauhid kepada Allah SWT. Kerana kuat atau lemahnya iman seseorang dapat diukur dan diketahui daripada perilaku akhlaknya. Iman yang kuat akan mewujudkan akhlak yang baik dan mulia, sedangkan iman yang lemah melahirkan akhlak yang buruk dan keji. Muhammad Kamal Hassan, 1987. Maka jelas di sini peranan agama dan aspek rohani perlu ditekankan. Uh, ditekankan dalam apa jua bentuk pendidikan akhlak dan moral. Pendidikan akhlak berteraskan nilai agama adalah lebih sempurna dan menjamin melahirkan Islam yang berkualiti sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Daripada apa yang telah diterangkan tentang kepentingan akhlak kepada umat Islam, dapatlah saya rumuskan dan menekankan tentang akhlak seorang siswa penting kerana mereka akan berpijak di tapak sekolah dan akan mendidik pelajar-pelajarnya. Oleh itu, penunjukan akhlak dan adab yang baik oleh seorang guru akan diikuti oleh para pelajar kerana guru merupakan tonggak utama di sekolah selepas ibu bapa mereka. Antara penghayatan dan pengamalan akhlak yang perlu dilakukan sebagai seorang siswa guru adalah mengamalkan konsep bertolak ansur dengan muridnya dan menerima secara terbuka pendapat muridnya. Akhlak kedua ialah ikhlas, iaitu mengajar dengan niat semata-mata untuk mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala serta mentakharupkan diri kepadanya tanpa mengharapkan ganjaran, upah atau ucapan terima kasih. Al-Ghazali membuktikan pendapatnya dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Hud ayat 29 yang bermaksud, "Hai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai upahnya. Upahku hanyalah dari Allah." Akhlak yang ketiga pula ialah nasihat, iaitu guru sentiasa menasihati murid dengan memberikan kata-kata yang baik. Akhlak guru dengan murid seterusnya pula ialah mencegah kesilapan dengan berhemah. Teguran guru melalui kata-kata yang disenangi murid, kerana jika ditegur secara keras, dibimbangi, murid akan berani menentang gurunya. Akhlak kelima pula ialah pengajaran bertahap mengikut kemampuan akal murid. Guru akan meneruskan pengajaran topik yang lain setelah murid-murid memahami topik yang telah diajar. Menurut Abdul Was, 1995, dalam hal ini Al-Ghazali mencadangkan supaya para guru menyampaikan ilmu menurut kadar kemampuan akal murid-muridnya. Akhlak terakhir ialah menyampaikan ilmu menurut kadar kemampuan akal murid-muridnya. Akhlak terakhir ialah beramal dengan ilmu. Al-Ghazali menguatkan dengan dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 44 yang bermaksud, apakah kamu menyuruh orang lain berbuat baik sedangkan kamu melupakan
dirimu sendiri. Itu sahaja daripada saya. Saya kembalikan kepada moderator kita, Cik Fatin Farisa. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Faiza atas perkongsian yang amat bermakna itu tadi. Seterusnya, beralih kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Nurul Nadia binti Zulkifli untuk mengupas sedikit tentang tajuk diskusi kita pada malam ini. Dipersilakan. Okay, baik, terima kasih kepada saudari Farisa saya ucapkan. Okey. Apa yang kita tahu definisi dari segi bahasa ialah perkataan akhlak dan adab. Itu sifat yang baik dan terpuji. Manakala akhlak mazmumah iaitu keji, buruk dan tercela. Manakala dari segi istilah pula ialah sifat yang tertanam dalam diri kita yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. Akhlak itu ditakrifkan sebagai jiwa yang mendorong ke arah melahirkan perbuatan tanpa pemikiran dan penelitian. Kelakuan yang baik merupakan akhlak yang baik dan bersifat mahmudah. Jadi, kita sebagai siswa guru perlulah menanam akhlak yang baik dan terpuji dalam diri kita. Seorang guru perlu ada akhlak yang baik dalam dirinya kerana siswa guru ni merupakan bakal-bakal guru. Jadi seorang guru perlu mendidik dan menjadi contoh yang baik kepada pelajar. Jadi dah ada sebab kukuh mengapa siswa guru perlu mempraktikkan akhlak yang baik dalam terpuji dapat kita praktikkan dalam diri kita sebagai bakal guru. Sebagai contohnya, kita perlulah sentiasa ikhlas dalam mencurahkan ilmu kepada murid-murid tanpa mengharapkan balasan daripada murid. Seterusnya, yang dapat saya berikan contoh ialah tentang akhlak dalam menasihati atau dalam memberi teguran kepada seseorang murid. Sejak akhir-akhir ni banyak dah kita tengok orang menasihati orang lain, tak kira lah guru ke siapa-siapa ke, tetapi lebih kepada menghina atau menilai. Ini adalah antara sifat-sifat yang perlu kita hindari sebagai seorang siswa guru. Jika kita perlu menegur seseorang murid itu, tegurlah dengan secara lemah lembut tanpa sebarang kekerasan. Sebab apa? Sebab murid ni kalau kita guna cara yang kasar, ia tak akan buat murid itu dengar cakap kita, melainkan lebih kepada memberontak. Jadi dekat sini kita perlu sentiasa waspada dalam memberi nasihat agar murid sentiasa mendengar cakap kita. Jadi dapat saya simpulkan bahawa sebagai seorang siswa guru ni kita perlu sentiasa menerapkan akhlak yang baik dalam diri kepada murid-murid. Saya rasa itu di moderator. Okey, terima kasih kepada ahli panel kita yang kedua iaitu Nurul Nadia atas pendapat itu tadi. Seterusnya, beralih kepada panel kita yang terakhir iaitu saudari Nurul Ain binti Syukur untuk menghuraikan pendapat saudari tentang tajuk ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang saya hormati. Jadi ulasan kita pada hari ini adalah di mana kita akan membincangkan isu penghayatan akhlak mulia dalam kalangan siswa guru. Jadi seperti mana biasa yang kita tahu, apabila kita ingin menjadi seorang guru, kita perlu mencerminkan ciri-ciri yang baik kepada anak murid kita. Contohnya dengan menjadi seorang yang sabar. Kerana apa? Kerana apabila kita menjadi seorang yang sabar, anak murid kita akan menghormati kita. Dalam pada itu juga, apabila kita bersabar, kita tidak akan menjadi seorang yang berdendam. Apabila kita menjadi seorang yang sabar, kita tidak akan berdendam. Di mana anak-anak murid mungkin akan mempunyai hasad dengki kepada guru-gurunya kerana dengan sikap yang ditunjukkan menyebabkan sifat itu akan menjadi turun-temurun dari zaman ke zaman yang akan datang. Seterusnya di mana kita haruslah mengelakkan diri dari sifat marah kerana menghindarkan diri daripada melakukan perkara yang menjadi punca menimbulkan kemarahan tersebut.
Jadi disebabkan itu kita kenalah kawal kemarahan kita. Seperti mana yang kita tahu dalam ayat ini, di mana a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'alal khuluqul azim. Sadaqallahu azim, di mana tafsirnya sesungguhnya benar-benar mempunyai akhlak yang sangat mulia. Oleh sebab itu kita sangat dianjurkan bagi menjauhi sifat marah. Sebab apa? Sebab marah ni merupakan sifat yang rasa panas hati kerana sesuatu sebab yang tertentu menyebabkan berlakunya tersinggung perasaan seseorang. Seseorang itu menjadi dihina, ditipu, dicerca, difitnah dan seumpamanya. Tak dapat dinafikan bahawa dalam setiap diri manusia juga pasti akan ada sifat marah. Namun kita sebagai hamba, kita kenalah kawal kemarahan tersebut dan perlu ada batasnya juga. Antara sebab punca kita boleh jadi marah antaranya ialah sifat ujub, riak dan takabur dalam diri kita sendiri. Iaitu di mana kita rasa lebih mulia daripada orang lain. Seterusnya adalah di mana pertengkaran dan perbalahan kerana sesuatu perkara yang menjadi punca. Walaupun benda tu hanyalah sedikit sahaja, kecil sahaja. Yang ketiga pula adalah di mana dirinya rasa dizalimi, dikhianati dan diperkecilkan. Yang keempat pula bergurau yang melampaui had dan batas. Di mana kita hanya menggunakan perkataan yang orang kata tidak melebihi pemikiran. Tapi sebenarnya ia sangat mempengaruhi pemikiran kita. Dan akhir sekali, lidah kita sendiri tidak dikawal dengan sebaiknya sehingga mengeluarkan kata-kata yang boleh menyinggung perasaan orang lain. Oleh sebab tu, punca utama sekali kita haruslah mengawal kemarahan kita dengan sifat sabar. Seterusnya adalah di mana kita haruslah menjadi seorang yang pemaaf. Mungkin kita dapat tahu apabila kita ingin menjadi seorang guru, kita berkemungkinan akan berhadapan dengan pelbagai jenis karina anak murid. Jadi disebabkan itu, kita kena melatih diri untuk mendidik menjadi seorang yang menerima perangai anak murid yang pelbagai karina. Itu saja. Baik, terima kasih kepada ahli penyanyi kita yang ketiga iaitu Nura Ain Shazana binti Syukur. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencuburi kita. Secara kesimpulannya, guru sememangnya memainkan peranan yang penting dalam memberikan motivasi kepada pelajar mereka dan membantu mereka dalam meningkatkan tahap penghayatan akhlak. Oleh yang demikian, para guru haruslah mempunyai keprihatinan yang lebih khususnya dalam aspek permasalahan dalam kalangan pelajar ketika aktiviti sekolah dijalankan. Selain itu, guru perlulah peka terhadap keadaan pelajar mereka dan berusaha untuk menjadi contoh yang baik kerana pelajar khususnya dalam meningkatkan penghayatan akhlak. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing pada hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.